الفاتح إلى حضرة النبي المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم على الشفاعة والآل والصحابة والبيت والدرجة على جميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات وأن يتم الله سبحانه وتعالى يغفر لنا ذنوبنا ويسر لنا أمورنا ويغفر لنا جميع حوائجنا ويرفعنا في العاليين مع الحبيب المصطفى طه الأمين سيد الخلق أجمعين وأن يتم الله سبحانه وتعالى يفتح علينا فتوح العارفين الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون بجودك وكرمك وإحسانك يا أكرم الأكرمين وعلى كل نية صالحة وسلف الصالح عند بدء دروسهم ورضنا عن لحظة النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت يا حي يا قيوم تجعل الحزن إذا شئت سهلا سهلا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه بها قولي يا رب العالمين. اللهم يا فتاح يا عليم يا رزاق يا كريم يا ذا القوة المتين يا فعال لما تريد، افتح علينا فتوح العارفين الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون بجودك وكرمك وإحسانك يا أكرم الأكرمين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala masih lagi berterusan untuk tadabbur surah Ar-Rahman. Dan alhamdulillah pada kelas yang sebelum ini kita sudah sampai pada ayat 38 lebih kurang. Naam. فإذا انشقت السماء فكانت وردة كالدهان فبأي آلاء ربكما تكذبان. Naam. Secara ringkas apa yang kita belajar di kelas yang sebelum ini, kita mula daripada surah Ar-Rahman dari awalnya, dan kita kata surah ini adalah untuk mengingatkan pada kita semua untuk nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala yang ada nikmat yang zahir dan juga nikmat yang batin. Yang nikmat yang kita nampak dan juga pada nikmat yang kita tak perasan badannya juga. Dan seperti mana dalam Al-Quran, فإن تعudوا نعمة الله tuhsuha, adalah nikmat Allah Subhanahu wa taala terlalu banyak. Kalau kita nak kira berapa banyak ada, tidak dapat nak kira semua tu. Nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Naam. Surah ini adalah mula dengan menunjukkan pada nikmat Allah Subhanahu wa taala, nikmat azimah zahirah, dan dia nikmat pada nikmat-nikmat yang mulia. Dan juga Allah Subhanahu wa taala mula surah ini dengan namanya Ar-Rahman. Mula dengan nama Ar-Rahman. Itu adalah pada ayat nombor 1 sampai 13 adalah surah ini adalah dicakap tentang adil, uh, dan dicakap tentang nikmat Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian pada ayat 14 sampai 25 adalah ayat Allah Taala wa ni'amahi fil kauni wal bihar, adalah ayat-ayat itu cakap tentang nikmat Allah Subhanahu wa taala. Macam boleh kata ayat ayat Allah Ta'ala wa ni'amihi fil kauni wal bihar, seperti mana adalah lalu dengan kita pada ayat-ayat Al-Quran. Dalam ayat daripada ayat 14 ke seterusnya adalah Rabbul Masyriqaini wal Maghribain, dia tunjukkan pada Tuhan. Naam. Dan juga adalah pada tentang laut, marajal bahraini yaltaqiyan bainahuma barzakhun la yabghiyan. Semua adalah ini menunjukkan pada ni'am Allah Subhanahu wa taala dan kemuliaan pada Allah Subhanahu wa taala, dan nikmatan pada Allah Subhanahu wa taala sampai pada laut itu pertemuan dua-dua. Dan kita sudah terangkan di kelas yang sebelum ni apa maksud pada dua laut itu adalah pada air laut yang masin dan juga pada ayat tunai-tunai. Naam. Naam. Tanpa dia campurkan dua-dua. Subhanallah, itu adalah pada qudrah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pada ayat 26 sampai 32 adalah dia cakap tentang al-baqa lillahi wahdahu wa fana'ul bashar wal makhluqat. Adalah Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala hidup tidak mati. Selain pada itu semua akan mati. Kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika Dzul Jalali wal Ikram. Semua di atas muka bumi ini semua akan fana.
Naam, yang akan tinggalkan adalah Allah Subhanahu wa taala. Dan kita sebut di kelas yang sebelum ini wa yabqa wajhu rabbika, dan kita adalah tentang kita sebut tentang wajah, dan kita dah sebut adalah bukan adalah maksud badannya adalah muka. Itulah maksud badannya adalah wa yabqa wajhu rabbika dzil jalali wal ikram, maknanya tidak akan tinggal selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Naam. ويبقى وجه ربك ذي الجلال والإكرام. Nah, seterusnya pada ayat 33 sampai ayat 37 adalah ayat itu dia pun cakap tentang kudrat Allah Subhanahu wa taala, ajiz as-saqalain amam qudratillah ta'ala subhanahu wa ta'ala. Naam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ajiz Saqalain maknanya semua adalah pada jin dan ins tidak akan mampu untuk apa untuk tentang seperti mana dalam ayat 33, ya ma'syaral jinni wal insi in istata'tum an tanfudhu min aqtaris samawati wal ardi fanfudhu la tanfudhuna illa bisultan. Naam. Subhanallah, itu adalah pun tidak pada manusia dan juga pada jin. Dan subhanallah, pada ayat yang seterusnya adalah pada ayat 38 ke 40, dia akan cakap tentang hari kiamat, dan hisab, hari untuk balasan untuk semua orang. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. InsyaAllah kita sambung pada ayat 37 insyaAllah subhanahu wa ta'ala. Nah, Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Nah, kita ambil pada ayat yang sebelumnya sebab dia makna berkaitan dengannya, supaya kita sama-sama insya-Allah kita ikatkan fahaman pada ayat yang sebelum ini sebab dia berkaitan dengan ayat yang selepasnya. Bismillahirrahmanirrahim. Mula pada ayat ya ma'syaral jinni wal insi in istata'tum an tanfudhu min aqtaris samawati wal ard. Alhamdulillah. إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان فبأي آلاء ربكما تكذبان. Yani kata kepada semua, pada ins dan juga pada jin, di maqamil hasyr, di hari mahsyar, adalah di semua orang kumpul untuk hisab. In qadirtum an takhruju min mulkillah haraban wa fararan min azabihi fakhruju. Kalau kamu mampu untuk keluar daripada keadaan kamu yang ada sekarang di masa ini dengan lari daripada azab Allah Subhanahu wa taala, maka fakhruju wa khallusu anfusakum min al-azab. Maka kamu keluar dan bebaskan diri daripada azab. Tetapi tidak mampu untuk buat. Ha? La tanfuduna illa bisultan, tidak akan boleh buat benda itu illa biquwwah wa qahr wa ghalabah. Maksudnya tidak boleh nak lakukan benda ini di masa itu adalah di bagaimana kamu nak buat benda itu dan kamu sudah ada dalam keadaan ardul mahsyar. Di ardul mahsyar adalah di hari yang dikumpulkan semua manusia untuk hisab. Mana yang bagaimana kamu nak lepas? Bagaimana kamu nak lari ke mana di masa itu? Tidak ada. Di masa itu adalah hari hisab untuk semua, untuk pada ins dan juga pada jin. Nah, mungkin orang dengar pada jin ke ada hisab juga. Ya, ada jin Muslim juga, ada jin kafir. Seperti mana kita adalah orang manusia, ada juga pada jin-jin seperti itu pun dia akan ada hisab untuknya. Di masa itu yursalu alaikuma syawadhum min narin wa nuhasun fala tantasiran fabiayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Di masa itu jika ada yang nak lari daripada apa yang berlaku di masa itu, ai in aradtum al-harab fa innahu yaghshakum lahabun naril hamiyah. Jika kamu nak lari maka akan kena daripada apa? Daripada api neraka yang terlalu panas. Wa yursil alaikum nuhasun muzab. Naam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad.
Penyalaan daripada api. Naam. Wa nuhasun. Dan syariran tembaga, semua itu adalah akan ada kepada apa, kepada orang yang nak ibadah azab Allah Subhanahu, ibadah hisab di masa itu. Naam. Fala tajiduna lakum nasiran wala man yunqidhukum min azabillah. Maka di masa itu tidak akan dapat siapa yang menolong kamu dan membebaskan kamu daripada azab Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah SWT firman dalam Al-Quran tentang bagaimana hal langit di masa itu. فَإِذَا انشَقَّتِ السَّمَاءُ فَكَانَتْ وَرْدَةً كَالدِّهَانِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. Maka di masa itu فَإِذَا انشَقَّتِ السَّمَاءُ فَكَانَتْ وَرْدَةً كَالدِّهَانِ. Nah, terima kasih. Nah, di masa itu apabila langit adalah terbelah. Nah, di masa itu disebabkan apa? Ahwal yaumul qiyamah. Disebabkan keadaan pada hari kiamat. Wa anfakka ba'daha 'an ba'd. Bisa. Naam, fasarat kalauni al-ward al-ahmar. Dia jadi adalah warnanya adalah merah merahan. Naam, merah. Naam, wa kadhni zaid adalah seperti air minyak juga. Daripada apa? Daripada syaddatil haul. Maksudnya daripada keadaan yang di masa itu dan rahbah. Dan maksudnya pada hal yang dahsyat di masa itu. Ini adalah pada langit. Jadi seperti itu disebabkan keadaan hari kiamat. Bagaimana dengan manusia mananya di masa itu? Fakaifa halul bashar? Maka bagaimana hal manusia di masa itu? Semoga Allah Subhanahu wa taala selamatkan kita semua. Tengok subhanallah ayat yang seterusnya. فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان. فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان. سبحان الله. macam mad itu pada mad lazim, pada wala jan, mad dekat situ adalah mad lazim kan, mad lazim kalim musaqqal. Yani subhanallah, kita aradna, jika kita nak macam tunjukkan pada ahkam tajwid pun adalah menunjukkan pada keadaan di masa itu, subhanallah, di masa itu. ha? Wala jan takkid 6 harakat panjang di dalam bab itu. Yani bagi kita fikirlah dalam hal itu. Ai fa bidzalika al-yawm rahim, maka di mari itu, hari kiamat, tidak perlu untuk orang tanya siapa orang yang ada, siapa yang ada golongan, siapa pada orang yang kumpul ini semua yang ada dosa, yang buat amalan yang tidak baik dan sebagainya. Tidak perlu benda itu. Kenapa? Disebabkan sudah ada tanda pada orang-orang yang di ardul mahsyar. Sudah ada tanda pada orang yang kumpulkan semua di masa itu. Liannahum yu'rafuna bi'alamatihim. Bagaimana itu? Seperti mana Allah SWT firman dalam Al-Quran, wa yawmal qiyamati tara alladhina kadhabu 'ala Allahi wujuhuhum muswaddah. Di hari kiamat di hari kiamat akan nampak pada orang yang kadzabu 'ala Allah, yang menipu pada Allah Subhanahu wa taala, yang tidak menipu pada firman Allah Subhanahu wa taala. Nah, apa, wujuhuhum muswaddah, mukanya hitam. Subhanallah. Sudah jadi tanda, sudah ada tanda padanya. Fala yahtaju ila su'alihim. Tidak perlu untuk tanya tentang ini. Ini sebab Allah Subhanahu wa taala firman dalam ayat yang seterusnya, apa? Yu'raful mujrimuna bisimahum fayu'khadhu bin nawasi wal aqdam fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Ha? Yu'rafu al-mujrimuna bisimahum. Ha. Ya Allah Subhanahu wa taala tunjukkan pada orang mujrim, orang musuh itu adalah orang yang kafir, orang yang apa, yang langgarkan hukum Allah Subhanahu wa taala di dunia ini. Apa yang akan jadi badannya? Kenalkannya dengan apa? Bisawadil wujuh, dengan muka yang hitam badannya. Wa na'am. Wa bima yaghshahum min al-ka'abati wal huzn. Nah, dan juga dengan keadaannya, dia keadaan yang sedih, keadaan adalah ka'abah. Ka'abah adalah, hazan itu adalah sedih. Ka'abah itu dah macam dah boleh kata sedih, sedih sangat, di masa itu.
Sebab apa? Sebab dia sudah nampak apa yang benda yang di dunia kata tidak ada, tidak ada, sudah ada di depan matanya di masa itu. Wa ta'khudhul malaika binawasihim, dan juga apa? يعرف النجوم اسمها فيؤخذ بالنواصي والأقدام فيؤخذ بالنواصي والأقدام. Apa hal itu adalah pada malaikat akan ambil orang itu pada nawasi. Nawas an-nasi muqaddimat ar-ra's. Nasi adalah muqaddimat sya'r ar-ra's, adalah dekat sini maksud tempat bermulaan ini adalah malaikat akan pegang dari situ dan ditarikkan dari situ dan juga daripada kakinya. Fayuqdhifunahum fi nari jahannam. Maka orang malaikat itu akan baling orang itu di api neraka. Waliyadzubillah. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala selamatkan kita. Maka malaikat akan baling orang itu di api neraka seperti mana yuqzaful hatabu finnar, seperti mana adalah orang menambahkan arang untuk api itu lagi kuat. Tetapi adalah apa? Api itu arangnya apa? Pada manusia. Waliyadzubillah. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala selamatkan kita. Seperti mana Allah Subhanahu Wa Taala firman dalam Al-Quran, وقودها الناس والحجارة. Apa? Uiddat lil kafirin, adalah itu untuk orang-orang kafir. Semoga Allah Subhanahu wa taala selamatkan kita semua insya-Allah. هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون يطوفون بينها وبين حميم آن فبأي آلاء ربكما تكذبان. نعم. سبحان الله. نعم. Maksud kata pada orang itu dengan bitariq at-tawbikh wa taqri'. Yani apa maksud? Dengan cara inilah hal yang kamu kata tak ada benda ni, tak ada azab, tak ada syurga, tak ada neraka. Ini kamu nampak semua ini adalah di mata kamu semua. Apa yang berlaku pada kamu? Naam. Di masa itu, hadhi jahannamul lati kuntum tukadzibuna biha. Ini adalah neraka yang kamu dulu kata tak ada, orang mati dah, tak ada apa-apa lepas itu. Ha? Ini adalah yang hal yang berlaku di depan kamu semua. Hadiral an amamakum, ada di depan kamu semua. تترددون فيها بين الجحيم وبين ماء حميم. adalah di antara kamu dulu di dunia ini adalah dia tawaf, dekat apa, dekat patung-patung itu dan ausan, maksudnya adalah pada patung-patung, dan dia ambil Tuhan selain pada Allah Subhanahu Wa Taala. Halnya di masa itu adalah dia di antara api neraka dan juga apa, air yang daripada hamim itu adalah yang terlalu panas. Nah, Naam, dan juga adalah wabaina hamimin an. Apa maksud an? Al-an maksudnya an maksud adalah dekat situ adalah maksud yang terlalu panas. Yani sudah tak ada lagi panas pada itu. Bukan terlalu panas seperti panas dunia ini. Tak. Itu panas akhirat tak sama. Semua benda yang di akhirat tak sama dengan dunia. Daripada semua benda yang ada di akhirat tak sama dengan dunia. Adalah daripada neraka ke ataupun daripada syurga. Api neraka bukan seperti mana api dunia. Api pada seperti mana apa yang ada dekat syurga daripada naim, daripada benda yang baik pada makanan ataupun minuman dan sebagainya, tak seperti mana di dunia. Subhanallah. Di akhirat semua adalah benda itu adalah di luar biasa. Naam. Jadi ini adalah hal-halnya di hari akhirat dalam neraka, dalam halnya seperti itu. Semua ini adalah pada siapa? Kepada orang yang kafir, yang menipu, yang tidak beriman pada Allah Subhanahu Wa Taala, yang kata tidak ada pada hal, tidak ada azab, tidak ada neraka dan sebagainya. Subhanallah. Al-Quran Al-Karim selalunya kalau ada sebut tentang hal ahli neraka dan apa yang akan berlaku padanya, dia akan sebut selepas itu hal ahli syurga. Kerana Quran itu adalah disusunkan seperti targhib wa tarhib. Yang itu bagi orang takut pada Allah Subhanahu Wa Taala supaya dia mengikut pada firman Allah Subhanahu Wa Taala dan sebagainya. Dan juga targhib adalah cakap tentang hal akhirat seperti mana apa yang akan ada pada orang yang beriman dan sebagainya.
Subhanallah, susunan Al-Quran ini, susunan Al-Quran seperti itu. Dan seterusnya Allah Subhanahu wa taala firman apa? وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. Selepas cakap tentang hal orang yang musuh Allah Subhanahu wa taala, orang yang kafir, ahli neraka, datang cakap tentang hal orang yang beriman, orang yang bertakwa. وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ. يعني ahli juga. المراد بمقام ربه adalah القيام بين يدي الله عز وجل للحساب. أي وللعبد المؤمن الذي يخاف الوقوف بين يدي ربه للحساب. Yani adalah hamba Allah Subhanahu wa taala yang takut pada Allah Subhanahu wa taala akan ada di masa itu di hadapan Allah Subhanahu wa taala untuk apa? Untuk hisab. Naam. Adalah jannatan. Apa jannatan? Adalah dua syurga untuknya. Apa dua syurga itu? Adalah satu tempat untuk lisakanihi, adalah untuk tempat duduknya. Dan wajannah, yang syurga yang satu lagi adalah tempat yang satu lagi di syurga itu untuk siapa? Tempat yang satu lagi di syurga itu untuk siapa? Untuk azwajihi wa khadamihi, untuk orang yang untuk isteri-isterinya dan juga apa? Orang yang berkhidmat badannya. Ini untuk orang yang beriman. Allahu Akbar. Ha? Yani diraikan seperti mana raja. Di dunia ini, kalau raja, dia biasanya dia tak duduk sekali dengan, dia ada bilik khas untuknya. Walaupun dia ada isteri, adalah dia ada bilik khas untuknya. Diraikan seperti mana raja, dekat situ pun adalah halnya. Seperti mana Syekh Ali Sabuni kata, kama huwa halu mulukid dunia, seperti mana hal raja-raja di dunia, lahu qasrun khas, walidhuyufi qasrun khas. Ada satu istana khas untuknya, dan juga untuk tamunya ada istana khas. Dan juga dikatakan tentang waliman khafa maqam rabbih jannatan. Ada juga di antara tafsirnya jannatan dekat situ adalah maksudnya satu syurga untuk manusia dan satu syurga kepada jin. Subhanallah. Kenapa jin? Sebab dia mukallaf, dia adalah taklif seperti mana manusia. Seperti mana Allah Subhanahu wa taala firman dalam Al-Quran, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Allah Subhanahu wa taala ciptakan jin dan juga al-ins, adalah jin dan juga manusia, untuk apa? Liya'budun, untuk ibadah. Illa liya'budun, untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan hal syurga itu tak seperti mana tempat-tempat itu. Macam contoh, kita tahu tempat-tempat bangunan ataupun rumah dan sebagainya dibinakan daripada apa? Daripada tanah ataupun dari batu dan sebagainya, kan? Tapi syurga di akhirat bukan seperti itu. Syurga di akhirat adalah dibinakan daripada apa? Adalah daripada emas dan juga daripada perak. Seperti mana di dalam hadis, adalah hadis jannatani min fiddah آنيتهما نعم. ففي الحديث صحيح جنتان من فضة آنيتهما وما فيهما وجنتان min zahab aniyatihima wa ma fihima. Maksudnya ada di akhirat surga-surga, dua surga adalah ada badan perak, dan semua ada yang ada badannya juga daripada itu. Daripada, maksudnya dari ala aniyatuma adalah bekas minuman dan sebagainya, semua daripada perak. Dan juga adalah dua jannatan dan dua surga daripada apa? Daripada emas. Dan juga apa yang ada pada bekasnya dan sebagainya adalah juga daripada emas. Daripada emas. Subhanallah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Nah, hadis seperti mana dalam hadis Sahih Bukhari dan juga Muslim. Zawata afnan fabi'ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Subhanallah. Nah, zawata aflan. Maksud pada situ ay zawata aghsan mutafarri'ah wa simar mutanawwi'ah, adalah di dalamnya adalah
buah-buahan, dan juga adalah buku yang ada di dalam badannya adalah buah-buahan, dan juga adalah semua itu fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, maka fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Naam. Seterusnya, semua ini adalah cakap tentang ni'am Allah Subhanahu wa taala, nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana didustakan adalah orang, bagaimana didustakan di dalam hal ini ataupun kita kata ingkar pada nikmat Allah Subhanahu wa taala. Kaifa, bagaimana hal kamu itu dalam keadaan seperti ini? Tentang syurga lagi adalah apa? Fihi ma ainani tajriyan. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Hai, maksud badannya pada setiap satu surga ada apa? Adalah mata air yang keluar. Nah, tajriyan nanti akan lalu dengan kita tentang dalam surah ini ainani naddakhatan. Dekat sini apa? Tajriyan. Tajriyan adalah air mata yang keluar pada 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 bumi, dan juga apa? Dan tajriyan lalu jalan. Tajriyan untuk apa? Untuk sampaikan kepada buku-buku dan buah-buahan yang ada di masa itu. Nah, فيهما من كل فاكهة زوجان فبأي آلاء ربكما تكذبان. Ada badannya, pada buah-buahan, setiap jenis ada dua. Sinfan, nau'an. Ada dua, setiap satu ada dua. Subhanallah, bagaimana itu? Apa maksud setiap satu ada dua? Maksudnya pada apa yang kamu tahu, pada yang ada di dunia ini ada seperti itu, dan ada yang lain juga. Yani ada yang benda yang tidak pernah lihat di dunia ini, dan ada yang ada pada buah-buahan yang ada kita nampak di dunia dan kita akan nampak di akhirat. Tapi syattana ma baina dunya wal akhirah. Maksudnya tidak sama apa yang ada di dunia dan di akhirat. Mungkin nampak, oh ni adalah buah apple, adalah oh ni ada di dunia kita. Tetapi di akhirat tak sama dengan dekat di dunia. Dan juga ada benda yang kita tak tahu lagi. Nah, dan semua itu adalah seterusnya Allah SWT firman apa? Nah, متكئين على فرش بطائنها من استبرق وجنى الجنتين دان فبأي آلاء ربكما تكذبان. Semua bagaimana adalah eh, eh, bagaimana adalah dengan nikmat Allah Subhanahu wa taala kamu tekan. So, hal-hal ini macam tafakkur. Surah ini bagi kita untuk tafakkur dengan ni'am Allah Subhanahu wa taala. Muttaki'ina ala furushin batainuha min istabraq. Ada yang muttaki'in muddaji'in adalah duduk tandakan kepada apa, pada furujan, pada tempat duduk ataupun tilam yang ada di situ adalah batainuha min istabraq. Naam, بطائنها من ديباج أي حرير المزين باللؤلؤ. وهذا يدل على نهاية الرفاهية. Adalah tempat itu adalah daripada kain yang terlalu bagus, adalah juga yang al-muzayyan bil lu'lu', yang ada di atasnya kita sebut tentang lu'lu', mutiara yang ada di atasnya, mutiara-mutiara juga, yang benda-benda yang hiasan yang sangat indah, sangat bagus. Dan ini adalah menunjukkan wa hadza yadul ala nihayatir rafahiyah. Ha? Jika ini adalah bada yang batinnya, dari yang ada di dalamnya, bagaimana di luarannya. Yang ini menunjukkan pada apa? Ala yadullu ala nihayatir rafahiyah, adalah menunjukkan adalah orang sudah cukup mewah. Macam cukup mewah yang ada di masa itu. Wajanal jannataini dan, yakni apa yang ada di masa itu daripada buah-buahan dekat buku-buku itu dekat, untuk senang, mudah untuk orang ambil. Tak seperti mana di dunia adalah mungkin letak kena tangga dan sebagainya untuk nak ambil buah-buah itu. Tak, oh, benda itu dah dekat pada kita. Ha? Dah mudah nak ambil. Naam, subhanallah. Orang yang yanaluhul qaim wal qa'id wal mudtaji'. Subhanallah. Akan dapat orang yang qaim, yang berdiri. Wal qa'id, orang yang duduk. Wal mudtaji', orang yang baring pun boleh ambil. Subhanallah. Bagaimana itu? Benda luar biasa. Ha? Semua itu adalah semoga Allah SWT jadikan kita pada ahli syurga. Nanti akan lalu dengan kita tentang syurga itu adalah ada bahagian. Nanti kita akan lalu dengan kita ayat yang seterusnya. Nah, qutufuha daniyah. Yani adalah dekat.
Tak seperti mana di dunia orang perlu penat naik turun untuk apa? Untuk nak ambil buah-buahan itu. Fihinna قاصرات الطرف لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان. Yani ada di syurga-syurga itu dan di istana itu yang ada di syurga azwajun afifat, isteri-isteri yang la, لا تمتد أبصارهن لغير أزواجهن yang menjaga matanya tidak memandang pada orang-orang yang lain dan dia masih lagi di dalam keadaan apa dalam keadaan lam yatmusunna insun qablahum wala jan tidak pernah kahwin itu maksudnya dia dalam keadaan seperti orang yang tidak kahwin. Naam. Uh, Tidak adalah orang suntuk sebelum adalah semacamnya di masa itu. Minal ins itu adalah daripada ins dan juga pada jin. Maksudnya setiap kaum ada yang bahagiannya. Sebab jin yang bertakwa juga dia akan masuk syurga. Naam. Semua orang takut dengar-dengar lah. Lah, ini alam hakiki. Alam yang sebenar-benar. Alam jin itu ada. Nah, lakin kita kena beriman ni orang selalu orang dengar benda tu oh takut. Ha, lah, kita kena faham. Dia ada alamnya seperti mana ada alam kita ni manusia. Ha? Tetapi kita kena faham. Sekarang banyak pada fahaman orang awam dengar perkataan itu jin Allah Akbar takut. Ya, kita takut. Tetapi jangan takut itu dah lebih. Kita takut pada Allah Subhanahu wa taala dan kita ingatkan an-nafi' wad-dar huwa Allah yang beri manfaat yang membawa mudarat adalah itu Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada orang yang apa yang boleh lakukan benda yang pada kita kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Nah, كأنهن الياقوت والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان. Yani orang itu wanita-wanita yang di masa itu adalah cukup cantik, terlalu cantik, terlalu naam, dia adalah seperti yakut, ha yani wa bayadil murjan, seperti adalah yakut adalah benda yang apa seperti mana naam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli alaika ya sayyidi ya Rasulullah. فينا قاصرات الطرف نعم كأنهن الياقوت. نعم bermata. Nah, batu mulia. Nah, yakut. Nah, wal marjan kita cakap ada warnanya putih. Putih. Yang dia ada orang itu adalah di masa itu dia seperti mana orang yang cukup cantik dan cukup adalah putih di masa itu. Baik. Dan di dalam hadis adalah ada juga tentang cakap tentang bab orang, hal orang itu seperti mana dalam hadis Imam Tirmizi. إن المرأة من نساء أهل الجنة ليرى بياض ساقها من وراء 70 حلة من حرير حتى يرى مخ ساقها. يعني adalah wanita daripada ahli syurga adalah la yura bayadu saqiha, dia akan menampakkan pada putih-putihan pada kakinya. Nah, saqiha dalam kaki bahagian bawah tu. Min wara'i 70 hillatin min harir, daripada 70 lapisan daripada kain harir. Hatta yura mukhu saqiha, adalah sampai adalah nampak kepada tulang tulang pada itu. Subhanallah. Yani adalah menunjukkan maksud pada hadis ini secara ringkas adalah maksudnya orang itu cukup cantik, cukup di masa itu adalah terlalu cantik adalah hal adalah wanita di akhirat. Ah, mungkin ada orang dah mula cemburu. Ha? Dah mula dah perasaan apa ni? Kita ni bagaimana nah? Hal kita ni adalah wanita-wanita di dunia ini halnya apa dengan suami-suaminya dekat akhirat. Ah, semua yang ada daripada hurul ain, daripada hurul ain di akhirat itu di masa itu adalah tidak ada cemburuan di antara isteri orang dan juga kepada apa hur-hurul ain yang ada di akhirat. Dan
Di masa itu tidak ada lagi gaduh-gaduh. Mungkin dekat dunia adalah orang ada gaduh, suami istri ada masalah, ada gaduh dan sebagainya. Nauzubillah min dzalik. Semoga Allah SWT selamatkan kita semua. Tapi di akhirat dah benda itu tidak ada. Kenapa? Allah SWT firman dalam Al-Quran, وَنَزَعْنَا مَا فِي قُلُوبِهِمْ مِنْ غِلٍّ. Allah SWT cabutkan daripada hati-hati mereka. Semua orang di syurga, cabut pada hatinya adalah apa-apa pada masalah orang sayang ke, orang ada masalah dengan orang lain, cabut tu semua tu. Buang, dah jadi semua kasih sayang, semua baik-baik sangat. Ha? Berapa ramai ke? Bukan ini adalah hal suami isteri saja. Pada semua ahli syurga. Mungkin sekarang ada orang pada ahli syurga, dia orang pada ahli syurga, tapi mungkin ada seorang lain ada masalah dengannya. Di dunia ini, dia orang baik dan orang baik juga, tapi ada masalah di antaranya. Di akhirat masih lagi dia teringatkan pada benda-benda itu, benda masalah, tidak ada lagi. Semua itu akan campur. Tak ada lagi perasaan seperti itu. Subhanallah. فبأي آلاء ربكما تكذبان semua sama itu bagaimana adalah hal orang pada jin dan ins bagaimana kamu dustakan tentang bab ini kamu ini adalah semua ini adalah pada nikmat Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah, ayat yang seterusnya dan Syekh kata ini adalah hal yang orang yang dapat seperti itu, maksud hal syurganya adalah dia ada ainani tajriyan, adalah dua mata air yang keluar dan jalan di kat syurga itu, dan hal orang itu adalah ada buah-buahan qutufuha daniyah, adalah buah-buahan itu adalah dekat orang boleh ambil. Naam, dan juga adalah pada hal wanita yang ada badannya dekat situ adalah seperti mana kita sebut tadi, ini adalah manggil maqamul ihsan. Ha? Ha? Ini adalah naim. وهذا النعيم جزاء من أطاع الله وعبده كأنه يراه وهو مقام الإحسان. Dan balasan ini kepada orang yang taat pada Allah Subhanahu wa taala, كأنه يراه, seperti mana Allah dia rasa Allah Subhanahu wa taala tahu. Allah Subhanahu wa taala bantu dia tahu setiap halnya. كأنه يراه, dia ya'budullah sampai ibadah pada Allah Subhanahu wa taala seperti mana nampak di hadapannya. Nah, dan ini adalah maqamul ihsan. Dipanggil adalah apa? Bahawa maqamul ihsan. Ini adalah panggil maqamul ihsan. Adalah an ta'budallah ka'annaka tarah. Ha? Apabila apabila soal tentang ihsan, yang ihsan, قال أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. Ibadah adalah maqam ihsan, itu adalah tentang hal orang yang sampai pada ibadahnya bahagian yang tinggi ataupun level yang tinggi. Yang ta'budallah ka'annaka tarah. Yani bagaimana sekarang kalau orang la tashbih, tidak ada tashbih dalam bab ini, tetapi untuk mudah nak faham, seperti mana anak dengan keluarganya adalah dia akan jaga apabila ayah dan maknya ada nampak depan matanya, dia akan jaga muamalatnya, amalannya, semua dia akan jaga. Kita kena sampai perasaan Allah Subhanahu Wa Taala. Allah SWT ya'lam. Saya tahu setiap hal orang. Tapi maksudnya kita kena sampai perasaan itu yang ada dalam diri kita. Allah SWT tahu kita. Kita tahu Allah SWT nampak pada kita. Perasaan itu sentiasa ada di dalam hati kita. Itu adalah kira makam yang tinggi. Level yang tinggi pada ibadah. Bukan adalah cakap, tak ada orang nampak lah sekarang. Buatlah. Tak ada. Allah SWT bukan nampak oleh kamu. Apa yang kamu sebut, Allah SWT bukan tahu ke? Semua benda itu apabila orang sudah sampai level dijaga lidahnya, jaga muamalatnya, jaga apa-apa yang dibuat, sebab dia tahu Allah Subhanahu wa taala muttali' alaih, itu adalah kira level yang tinggi daripada ibadah. Naam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Ini sebab Allah Subhanahu wa taala firman seterusnya, ayat apa? Hal jazaa'ul ihsan إلا الإحسان فبأي آلاء ربكما تكذبان. Yani balasan kepada orang yang amal salih dekat dunia ini,
mestilah balasannya benda yang baik. Yang amal baik di dunia, mesti dia balasan untuknya di akhirat adalah benda yang baik juga. Naam. Seperti mana adalah dalam hadis baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ruwiya anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qara'a hadhihi al-ayah, hal jazaa'ul ihsani illa al-ihsan, faqala li ashabihi, hal tadruna ma qala rabbukum? قالوا الله ورسوله أعلم قال يقول هل جزاء من أنعمت عليه بالتوحيد إلا الجنة ini riwayat Al-Baghawi. Maksud pada hadis ini dia ruya anna Rasulullah SAW diriwayatkan oleh Nabi Muhammad SAW baca ayat ini hal jazaa'ul ihsani illa al-ihsan kata faqala li ashabihi kata kepada sahabat-sahabatnya hal tadruna ma qala rabbukum adakah kamu tahu apa yang Tuhan kamu kata tentang ayat itu qalu Allah wa rasuluhu a'lam sahabat kata Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya yang tahu tentang bab ini قال يقول هل جزاء من أنعمت عليه بالتوحيد إلا الجنة adakah ada balasan selain daripada adakah ada balasan hal jazau man an'amtu alaihi bitauhid illa al-jannah balasan untuk orang yang Allah Subhanahu wa taala beri badannya tauhid maksudnya dia tidak syirik kepada Allah Subhanahu wa taala adalah balasan untuknya adalah syurga subhanallah jadi jadi adalah pada bab ini menunjukkan pada tauhid Allah Subhanahu Wa Taala. Maksudnya menunjukkan pada kepentingan adalah pada apa tauhid Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak syirik pada Allah Subhanahu Wa Taala. Waliyazubillah. Naam. Dan menunjukkan pada adalah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa min dunihima seterusnya wa min dunihima jannatan. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Ah, sekarang di masa ini cakap tentang dua syurga yang lain pada yang tadi kita sebut tadi. Sebentar tadi adalah tadi kita sebut adalah tentang hal syurga seperti mana. Sekarang adalah syurga yang kurang sikit daripada yang tadi kita sebut. Maknanya dia level rendah sikit daripada yang tadi kita sebut tentangnya. أي ومن دون الجنتين السابقتين في المنزلة والفضل جنتان أخريان لعامة أهل الجنة يعني ada dua syurga lain pada yang tadi kita sebut adalah kepada amati ahli jannah kepada semua pada awam pada ahli syurga tadi adalah khusus tadi yang kita sebut tentangnya syurga itu adalah khusus moga kita jadi pada golongan orang itu insyaallah dan ini adalah pada kebanyakan pada ahli syurga fal aulayan maka yang awal-awal kita sebut adalah lil muqarrabin untuk siapa yang tadi kita sebut tentang syurga itu halnya seperti ini yang tadi kita sebut itu untuk siapa adalah untuk orang muqarrabin orang yang dekat-dekat kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan yang kedua ini yang sekarang kita akan ceritakan tentangnya adalah pada ashabul yamin pada golongan pada golongan kanan di ashabul yamin wa min dunihima jannatan فبأي آلاء ربكما تكذبان مدهامتان شوف satu kalimah tapi maksud pada bab ini adalah dia adalah cukup pada warna-warna yang ada di dalamnya adalah pada hijau wal khudratu idza ishtaddat malat ila sawad dan hijau itu hijaunya yang pekat ha subhanallah qala al mufassirun al jannatan lil muqarrabin huma min dhahab wal jannatan li ahli al yamin huma min fiddah wa huma dun al awlayan nah kata ahli tafsir syurga untuk muqarrabin, syurga untuk orang yang muqarrabin, golongan muqarrabin, orang yang dekat pada Allah Subhanahu Wa Taala adalah orang muqarrabin, golongan muqarrabin itu adalah daripada emas. Dan syurga kepada ahli yamin, ashabul yamin, ahli kanan itu adalah dari siapa itu? Daripada apa itu? Adalah daripada perak. Subhanallah. Cuba sekarang kita cuba bayangkan pada ayat yang seterusnya. Cuba kita fikir pada ayat yang seterusnya. Fihima ainan. Apa? Naddakhatan. Tadi sebelum ni, dekat syurga yang kita sebut awal-awal, apa? Fihima ainani tajriyan. Ainani tajriyan. Sini naddakhatan. Ada perbezaan ke tak?
Dua-dua mata yang keluar pada mata air. Ha? Dua-dua adalah mata air, tapi ada perbezaan. Dekat situ adalah tajriyan, dekat sini adalah nadhakhatan. Lain sikit, kurang sikit. Ha? Fabi'ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Yani ada pada di situ adalah pada bumi, pada syurga itu adalah keluarkan apa? Air. Ha? Air itu adalah tidak putus-putus. Nadhakhatan, tidak putus-putus. Ha. تنضح المؤمنين بالمسك والكافور وهما دون الجريان. ولهذا كان نعيم السابقين أتم وأكمل، لأنه قال هناك تجريان وجريان أقوى من النضح. يعني adalah keluarkan baju naik itu adalah misk, kafur itu adalah bau-bau wangian, tapi adalah dia kurang sikit daripada apa yang ada sebelum ini yang tajriyan, berlalu-lalu jalan jalan di nah dia ada lain, ha? Daripada yang awal. فيهما فاكهة ونخل ورمان فبأي آلاء ربكما تكذبان. Dan ada dekat syurga-syurga itu adalah pada apa? Pada buah-buahan, adalah buku kurma dan buah delima juga. Adalah yang banyak. Ha? ونخل ورمان هذا ينبني هذا بني دلمنيا لأن ثمار الجنة لا تنقطع وفيها الكثير الشيء الكثير الوفير لأن ثمار الجنة لا تنقطع هذا بني ثم حبي حبي. نعم. ثم إن نخيل الجنة ورمانها وراء ما يتصوره عقل. Dan apa yang ada pada mungkin kurma, ada rumman buah delima tu, kita tahulah dekat dunia. Tak seperti mana yang dekat dunia. Ah, seperti mana kata Ibn Abbas tentang bab ini, walaysa fil jannati mimma fid dunya illa al-asma'. Apa maksud? Maksud apa yang ada dekat akhirat pada apa yang ada pada syurga maksudnya hanya nama yang kita tahu, tapi dia tak sama dengan dunia. Maksud, ada buah, ada kurma. Adakah sama dengan dunia? Tak. Kita tahu namanya, tapi rasanya tak sama. Seperti mana Ibn Abbas kata tentang bab ini radhiyallahu anhu. Nah, dan juga adalah tentang buah-buah yang lain. Kita tahu nama, tapi perasaan ataupun rasa tak sama. Rasa tidak sama. Fihinna khairatun hisan. فبأي آلاء ربكما تكذبان. Yani ada dekat syurga-syurga itu adalah juga wanita yang husan wujuh. Husan wujuh wal akhlaq adalah muka-muka yang cantik dan juga akhlak-akhlak yang baik. Dan wahunnal hurul ain adalah orang itu adalah hurul ain. Ha. Ini hal orang di syurga adalah pada ciri-cirinya, di masa itu adalah seperti mana yang keadaan yang cukup indah dan terlalu baik. Nah, dan juga adalah di syurga ini adalah ada apa? Adalah juga ada hurul ain. Ha? Dan kata di dalam dalam surah ini ayat seterusnya selepas fihinna khairatun hisan fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban hurun maqsuratun fil khiyam. Ha? Yani tadi kalau sebelum ni adalah tak sebut tentang hur. Di sini adalah sebut tentang hur. Subhanallah. Al-jazaa wal ihsan. Naam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Fihinna ayat yang sebelum ni yang kita cakap tentangnya fihinna qasiratut tarfi lam yatmishunna insun qablahum wala jan. Ha? Subhanallah. Itu maknanya lebih tinggi daripada yang seterusnya adalah fihinna tentang apa? Tentang hur lain. Naam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Seterusnya, hurun maqsuratun fil khiyam, fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Ay, haula'i niswa min al-hur. Wanita-wanita itu adalah daripada hurul ain. Masunat, mahjubatun fi khiyamil lu'lu' adalah dijaga di khemah-khemahnya ataupun tempat-tempatnya, tempat duduknya. La yadhharna li ghairi azwajihinna, tidak keluar kepada lain kepada selain dari kepada tidak keluar kepada selain pada tuannya. Naam, suaminya. Naam.
لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان. Yani tidak adalah pernah bertama dengan selain pada orangnya, adalah orang yang mempunyainya adalah azwajihinna, suami-suaminya. Subhanallah. Muttaki'ina ala rafrafin khudrin wa abqariyin hisan fabi'ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Juga adalah disandar-sandarkan kepada wasaid khudur min wasaid jannah, ay mana disandarkan pada bantal yang ada dekat syurga. Warrafraf ما تدلى من الأسرة من غالي الثياب. Maksudnya adalah yang rafraf maksudnya adalah yang ada pada ganti itu daripada yang mahal yang mulia ataupun yang mahal daripada pada pakaian. Wa abqariyan hisan, naam, yang ada di dalamnya macam-macam corak dalamnya. Wa min tanafis sakhinatin muzakhrafa fi ghayatil husni wal jamal, adalah cukup indah, cukup cantik. Naam. Nah, dan bagaimana adalah hal orang didustakan, diingkarkan pada ni'am-ni'am Allah Subhanahu wa taala ini adalah semua nikmat Allah Subhanahu wa taala. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Subhanallah, akhirnya khatam surah ini dengan tabaraka ismu rabbika dzil jalali wal ikram. Tabaraka ismu rabbika dzil jalali wal ikram. Maha suci nama Allah Subhanahu wa taala. Naam, Dzul Jalali wal Ikram. Subhanallah. Yani pada surah ini, kalau kita tengok pada surah ini pada permulaannya sampai akhirnya, ayat seperti mana kita sebut ayat fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban berulang-ulang dengan kita 31 kali dalam surah ini dan menunjukkan pada ni'am Allah Subhanahu wa taala. Yani semua ini adalah dalil, ha, untuk orang-orang ingatkan nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala, dan orang untuk apa, untuk jaga tentang bab juga orang hati-hati, maksudnya jangan dia sampai adalah ingkar ataupun pada nikmat Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah, kalau kita nak kira nikmat Allah Subhanahu wa taala yang Allah beri pada kita terlalu banyak. Subhanallah, terlalu banyak yang nikmat Allah Subhanahu wa taala. Nikmat yang adalah yang besar adalah kita pada golongan orang Islam. Itu adalah di antara nikmat yang terlalu besar. Subhanallah. Kita ini adalah lahir terus adalah kita orang Islam. Subhanallah. Ini nikmat besar Allah Subhanahu wa taala beri pada kita. Tidak adalah perlu untuk apa macam nikmat ni cukup cukup besar Allah Subhanahu wa taala beri pada kita daripada kecil, dari awal balik terus dah disyatikan malaikat pada amalan yang baik pada kita. Subhanallah. Naam. Subhanallah, adalah pada surah ini menunjukkan pada kita dah lalu dari awal surah ini sampai akhirnya tentang ni'am Allah Subhanahu wa taala pada al-kaun, pada kaun ini, pada alam ini, dan juga adalah mengingatkan pada kita baqa, itu adalah al-baqa lillah Subhanahu wa taala, yang mengingatkan pada kita ini dunia ini akan fana. Semua ini yang di atas muka bumi ini semua akan fana, tidak akan tinggalkan apa-apa, semua akan fana. Yang akan tinggalkan adalah Allah Subhanahu wa taala. Kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Dan juga adalah pada hal manusia di masa itu dan juga pada jin juga tidak akan dapat untuk bebaskan diri daripada hari kiamat di masa itu, di hari hisab. Tidak lari mana, tidak boleh nak lari mana-mana. Semua itu, dan adalah ayat surah ini pun cakap tentang apa, tentang hari kiamat, hari hisab untuk semua makhluk Allah Subhanahu wa taala, dan juga adalah pada balasan semua pada manusia dan jin semua akan ada hisab di hari kiamat nanti, dan juga adalah balasan untuk orang untuk Allah Subhanahu wa taala di akhirat. Apa yang akan ada badannya, badan neraka dan sebagainya yang tadi lalu dengan kita terangkan.
bagaimana hal hal yang dahsyat yang akan ada badannya di masa di dunia dia adalah tawaf ataupun dipusing-pusing kepada dan minta-minta daripada apa patung-patung yang di dunia, maka di akhirat itu adalah halnya dengan neraka waliyazbillah, dan adalah dalam api neraka waliyazbillah, dan juga adalah orang itu jadi dia seperti mana arang yang letak untukkan api lagi kuat, seperti itu akan ada di akhirat. Halnya orang itu akan jadi dibalingkan, malaikat akan pegangnya dari muqaddimatul ras, daripada nasiyah, dari bahagian depan, dan daripada kaki juga, dan dia akan baling kepada neraka. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala selamatkan kita semua, amin ya rabbal alamin. Dan ayat ini menunjukkan juga seperti mana kita sebut tadi, Al-Quran ini susun subhanallah selalunya kalau ada ayat yang cakap tentang hal balasan untuk pada orang yang kafir, dan kemudian pastilah akan ada adalah ayat yang akan cakap tentang hal orang yang beriman. Dan sebab Al-Quran ini targhib wa tarhib. Ini adalah targhib wa tarhib, maknanya ada ayat yang mengingatkan kita adalah takut pada Allah Subhanahu Wa Taala, dan juga ada ayat yang bagi kita gembira, yang kita seronok dengar adalah balasan untuk orang beriman yang adalah sangat baik. Ini sebab orang yang jadi imam kena kena tahu apa yang dia baca, kena faham mana apa yang dia baca. Minta maaf banyak-banyak. Saya kadang-kadang hadirkan pada dengar orang baca Quran, apabila lalu pada ayat neraka, nak seronok-seronok lah. Nak baca dengan taranum apa sedap-sedap nak baca. Yani kadang-kadang kita kena faham apa yang sesuai, apa yang tak sesuai lah. Mungkin tak faham mana, ya mungkin tak apalah. Tapi kalau nak jadi imam, eloklah kita faham apa maksud ayat itu. Jangan kita uh, berhenti pada ayat azab. Contoh, kita baca Al-Quran, ada ayat seterusnya, ayat yang seterusnya adalah cakap tentang ayat orang ahli syurga. Berhenti pada ayat azab. Mula dengan ayat azab, habis dengan ayat azab. Tak sesuai lah tu. Tak sesuai lah tu. Kena pandai nak pilih mana tempat yang kita nak baca daripada Al-Quran. Semua Quran, naam, dari Fatihah sampai An-Nas, semua Quran boleh. Tetapi elok juga kita cari yang sesuai. Sebab walaupun orang tak faham pada mana Al-Quran, mungkin disebabkan ajam, maksudnya orang yang bukan orang Arab yang dia tak tahu maknanya, tapi Al-Quran ini yu'athir. Ha? Yu'athir. Ini apa maksud? Yani Al-Quran ini bacaannya pun akan masuklah dalam hati kita. Jadi eloklah juga kita cari ayat yang baik-baik kita baca. Ha? Baik, carilah ayat yang baik. Tak syarat kena imam adalah kena baca ayat panjang-panjang. Tak syarat imam kena baca ayat, contoh dia ambil pada surah Baqarah, ambil pada surah Ali Imran untuk baca. Tak syarat seperti itu. Kalau kita nak ikutkan sunnah Nabi SAW, Nabi SAW, kalau dia mulakan satu surah pada bacaan Al-Quran di dalam solat, dia akan sambung sampai habis. Dan dia mula satu surah, dia akan sambung sampai habis. Itu adalah sunnah Nabi SAW. Hmm. Tak perlulah kita nak tunjuk kita dah hafal banyak pada Quran, kita sudah hafal 30 juzuk ke. Tidak perlu nak panjang-panjang. Sebab imam pun kena raikan pada keadaan makmum. Kadang-kadang adalah di antara makmum yang dia ada masalah pada kesihatan, tidak boleh menjaga wuduk lama sangat, dan ada yang budak dalam solat, dan ada yang baby dan sebagainya. Jadi imam pun kena pandai pada bab ini. Khususnya al-syahid, yang penting yang kita cakap dalam tu adalah pilih ayat yang baik, mula dengan baik dan habis dengan baik. Usahakan seperti itu. Contoh lagi dua ayat. Dia berhenti muka surat ini habis dengan apa? Dengan ayat tentang orang kafir. Tapi ada lagi dua ayat, mungkin dia adalah apa cakap tentang orang beriman. Sambunglah dua ayat itu. Ha? Itu adalah yang seperti mana kita tahu, kita jagalah. Kita faham maknanya, kita jaga pada bab ini. Naam. Wallahu taala alam. Naam. Seterusnya selepas adalah ayat yang cakap tentang
azab, dan untuk orang untuk Allah Subhanahu Wa Taala, orang kafir di akhirat seperti mana kata tadi kita sebut adalah sampai ayat 45. Kemudian pada ayat 41 sampai ayat 45 semua itu adalah cakap tentang hal orang apa, orang kafir di akhirat, bagaimana balasan untuknya. Baik, pada 46 sampai 77 adalah menunjukkan pada ahli syurga, bagaimana hal ahli syurga di masa itu, bagaimana apa yang balasan untuknya, apa yang ada di syurga itu, dan kita sebut adalah dua bahagian. Ada dua jenis pada syurga, pada orang yang muqarrabin, orang yang dekat adalah juga pada ahli awam ahli jannah. Maksudnya yang bagi pada ahli syurga, orang-orang yang biasa pada ahli syurga, dia adalah juga balasan yang baik. Tetapi adalah di syurga ada darajat, ada bahagian-bahagian. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala jadikan kita insya-Allah pada orang muqarrabin biiznillah Subhanahu Wa Taala. Naam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kemudian ayat yang 78 adalah Allah Subhanahu Wa Taala habiskan surah ini dengan Tabarakasmu Rabbika Dzil Jalali wal Ikram. Naam. Naam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Subhanallah, Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dapatlah juga kita tamatkan surah ini. InsyaAllah semoga apa yang kita kongsikan dengan semua ada manfaat biiznillah Subhanahu Wa Taala. Surah ini sangat sedap dan juga dia membawa banyak makna dan juga cukup untuk kita tafakkur pada apa yang ada badannya. Masya Allah. Dia surah Ar-Rahman dan surah Al-Waqi'ah. Surah Ar-Rahman dengan surah Al-Waqi'ah. Surah Al-Waqi'ah kita sudah selesai. Siapa yang tak tengok lagi boleh rujukan dalam YouTube, ada videonya. Subhanallah, kita sudah selesai surah Ar-Rahman. Jadi surah ini di antara surah yang boleh kata taklah susah untuk nak hafal. Boleh juga sebab kita ada satu ayat yang berulang-ulang. Mungkin adalah orang kadang-kadang keliru. Tapi kalau kita sudah faham, seperti mana kita tadi kita terangkan apa macam ini cakap tentang hal ini cakap tentang hal ini, berapa ayat ini cakap, kalau kita sudah dah kisahnya, insya-Allah mudahlah, tidak ada salah-salah biiznillah subhanahu wa taala. Ya Rabb, semoga Allah Subhanahu Wa Taala terima pada kita semua, dan insya Allah pada kelas yang akan datang kita akan mula dengan surah yang baru. Biiznillah, semoga Allah Subhanahu Wa Taala mudahkan untuk kita tadabbur Al-Quran dan sentiasa dengar Al-Quran, dan mudahkan untuk kita jadi pada ahli Al-Quran, jadi pada orang golongan orang muqarrabin, orang yang dekat pada Allah Subhanahu Wa Taala. Barakallahu fikum, jazakumullahu khair. Allahumma Assalamualaikum Ustaz. وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. Untuk maklumkan untuk semua, kita ada kursus untuk fardu ain. Alhamdulillah, kursus kita ni sudah mula daripada 27 hari bulan dan masih lagi berterusan. Bagi siapa-siapa yang berminat daripada pelajar yang join dengan kita pada hari ini, siapa yang berminat untuk nak join kursus Fardu Ain ini, boleh insya-Allah Subhanahu taala. Kursus itu adalah ada yuran khas untuknya. Tapi kalau ada orang yang ada masalah pada kewangan ataupun dia tidak mampu untuk nak bayar secara full tentang yuran kelas itu, InsyaAllah bagi tahu saja mesej pada saya, InsyaAllah mesej dalam grup ataupun mesej terus direct dekat saya, ataupun pada Ustazah Mardiya juga pun boleh. InsyaAllah kita akan bantu tentang bab ini. Barakallahu fikum. Kursus ini, minta maaf, kita ada kursus-kursus di Baitul Furqan, ada kadang-kadang kelas yang kita buat percuma, tidak ada bayaran. Dia kira macam infak, seikhlas hati, siapa yang nak infak, infak, tidak ada masalah. Sebab ini saya anggapkan sebagai amalan untuk akhirat saya, insya-Allah Subhanahu Wa Taala, dan juga semua pada guru-guru yang mengajar dengan saya. Jadi memang Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kita ada di dalam Baitul Furqan. eh, Banyak daripada kelas yang kita buat adalah tidak ada yuran khas untuknya, semua termasuk dalam bab infak. Jadi saya ucapkan terima kasih banyak kepada setiap pelajar yang membantu kita di Baitul Furqan, juga yang infak dan tolong untuk kelas-kelas ini. Semoga insya-Allah jadi saham untuk akhirat untuk semua biiznillah subhanahu wa taala.
Dan kelas yang kita buat kursus ini yang ada yuran pun kita buat atas niat insya-Allah SWT bantu membantu kepada guru-guru yang join dengan kita biiznillah SWT, mudah-mudahan Allah SWT bantu kita insya-Allah. Jadi kelas-kelas seperti itu pun ada kira di antara juga kelas yang kita nak bantu dua-dua kepada pelajar yang pertama dan juga kepada guru-guru yang join dengan kita biiznillah SWT. Alhamdulillah, kira setiap tahun syukur kepada Allah SWT saya buat benda yang sama, buat kursus tadarrus, kursus pada fardu ain, maaf, dan juga kita buat program tadarrus pada Ramadan. InsyaAllah Ta'ala pada tahun ini juga, pada Ramadan ini kita akan ada tadarrus juga InsyaAllah tentang Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad. Nah, kita akan ada tadarus pada tahun ini insya-Allah taala. Nanti siapa-siapa yang berminat juga untuk nak join tadarus boleh biiznillah subhanahu taala daftar dari sekarang. Kira insya-Allah nanti kita akan share iklan, mungkin lagi 2 hari kita keluarkan iklan tadarus itu. Siapa yang berminat untuk nak join tadarus pada tahun ini insya-Allah boleh maklumkan biiznillah subhanahu taala. Kita banyak pada kelas yang kita cuba insya-Allah ada manfaat biiznillah subhanahu wa taala pada semua. Walaupun kita kelas kita adalah kadang-kadang mungkin masanya sikit. Macam contoh kursus daurah ini, daurah fardu ain kita buat 30 hari sahaja. Kita buat daurah fardu ain adalah 30 hari sahaja. Sebenarnya daurah ini sangat penting sebab dia kira macam ulangan untuk apa yang kita belajar sebelum ni. Saya rasa ramai yang sudah belajar, yang sudah ada asas. Jadi kira daurah seperti ini 5 hari untuk setiap satu tajuk kira macam daurah cepat sebenarnya. Saya dulu waktu belajar tak ada belajar contoh belajar dalam 5 hari tak. Kita sampai tahun-tahun kita belajar benda itu. Tapi ini adalah dalam 5 hari, 6 hari, kata-kata lebih dan kurang. Itu adalah kursus untuk ingatkan apa yang kita belajar sebelum ini atau kursus khas sesuai sangat kepada orang yang dia tidak ada asas. Macam saya semalam tengok dalam kelas Fardu Ain dengan guru kita Syekh Niyaz, Masya Allah, tengok orang apa panggil banyak soal jawab semalam, ada soal jawab di masa kelas. Saya sangat gembira, seronok lah tengok macam tu. Itu yang saya nak sebenarnya. Jadi saya harap insya-Allah pada semua pelajar kita sama-sama insya-Allah meriahkan kelas dan usaha untuk insya-Allah Subhanahu wa taala jadi saham untuk akhirat untuk kita semua. Barakallahu fikum. Terima kasih banyak pada semua yang hadir. Assalamualaikum. Saya tanya sikit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa maksud jalla-jalla ni? Janal jannataini dan adalah apa yang ada dekat syurga daripada buah-buahan itu adalah dan adalah dekat pada kita. Janal jannataini dan. Naam. هذا والله تعالى أعلم. Terima kasih, Ustaz. نعم آمين يا رب. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. Allahumma salli alaika ya sayyidi ya Rasulullah. InsyaAllah subhanahu wa ta'ala kita akan bertemu di kelas yang akan datang dengan surah yang baru insyaAllah. Barakallahu fikum. Terima kasih banyak. Jazakumullah khair. Ingatkan pada diri saya dan juga kepada semua hari ini hari Jumaat. Cuba kita banyakkan salawat dan salam atas baginda Nabi Muhammad SAW. Wahai isteri-isteri yang salihah, orang-orang yang ada suami, jaga kepada suami kamu untuk apa? Untuk pergi salat Jumaat pada hari ini awal waktu dan juga jagalah pada pakaiannya untuk jubahnya siapkan. Kalau ada yang kerja mungkinlah bolehlah siapkan satu jubah khas untuk solat dan sebagainya. Usahalah isteri orang yang ada suami tuanya usahalah untuk kamu dapat saham juga pada hari Jumaat. Suami kamu pergi solat Jumaat awal dan juga adalah banyakkan salawat, ingatkan pada bacaan surah Kahfi. Dan ada banyak pada amalan-amalan yang boleh buat pada hari Jumaat. InsyaAllah mungkin kita kalau Allah izinkan biiznillah subhanahu wa ta'ala kita buat satu kelas ingatan pada kita semua pada sunnah-sunnah yang ada pada hari Jumaat. InsyaAllah kita di masa dekat mungkin kita buat satu kelas ataupun satu tazkirah. Jadi ingatan pada kita semua insyaAllah. Mudah-mudahan jadi saham untuk akhirat untuk kita semua biiznillah subhanahu wa ta'ala. Sebab
Ad-dalu ala al-khair kafa'ilihi. Orang yang menunjukkan pada benda yang baik, dia akan dapat pahala seperti mana orang yang lakukannya. Jadi kalau kita ingatkan pada orang bagaimana untuk sunnah-sunnah dan amalan-amalan, maka dia akan jadi juga adalah saham untuk akhirat kita. Barakallahu fikum, jazakumullahu khair. Subhanakallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim taslima. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. اللهم ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم، وتب علينا مولانا انك انت التواب الرحيم، وارحمنا ورحمة الرحيم. ربنا يا ربنا يا ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين امامه. ربنا انك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا، فاعف عنا عن والدينا وعن محمد، واسترنا واستر والدينا واستر محمد في الدنيا والآخرة برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك علما نافعا وقلبا خاشعا وطرفا دامعا وإيمانا متقبلا يا أكرم الأكرمين. اللهم افتح علينا فتوح العارفين الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون بجودك وكرمك وإحسانك يا أكرم الأكرمين. اللهم بارك لنا في أوقاتنا، وبارك لنا في أعمارنا، وبارك لنا في أزواجنا، وبارك لنا في أولادنا، وبارك لنا في كل شيء أعطيتنا يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك السلامة لنا ولجميع الحاضرين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم يا فتاح يا عليم يا رزاق يا كريم يا ذا القوة المتين يا فعال لما تريد يا من أمره بين الكاف والنون، اغفر لنا ذنوبنا ويسر لنا أمورنا واقض لنا جميع حوائجنا على النحو الذي يرضيك وترضى به علينا يا رب العالمين. ربنا يا ربنا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وقنا عذاب النار، وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. قبل الله منكم، بارك الله فيكم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Syekh. Bismillah. السلام عليكم. Alhamdulillah. Jazakallah.